Lain soalan. Tahu tak lah sebab Kopi. sebelum ni Ha? aku punya live ni dah boleh buat 4 jam. Tak tahu Oh kenapa ya. dia aku punya profile dah boleh buat 4 jam punya live. Oh, Tapi tak dia tahu ada kenapa limit ke? Baru tahu. IG live memang limit 1 jam tapi aku punya tapi ada profile dia dah boleh buat 4 jam. Macam before ni live aku before ni dah boleh buat 4 jam. Tapi tak tahu kenapa tak tahu kenapa hari ni Lupa sejam. lah ni. So dia tunggu yang lain masuk balik. Sampai Tu mana tadi pasal cakap pasal apa tadi? Lupa dah. Promo tak diri pasal tadi. kau promote. Tapi Ah, aku tak sempat nak salin soalan-soalan diorang tadi. Sebab aku ingat 4 jam aku punya live. Lepas oh, tu soalan tadi yang aku ingat, tak ingat tu. dia kena tanya balik kot. Boleh Tak eh. ingat lah. Sebab aku tak expect dia cut 1 jam. Tu lah. Aku sambung balik Aku tadi. tak ingat dah. Mana nak So, kalau ada siapa nak tanya soalan, sebab kita dah di penghujung dah. So, kalau ada siapa nak tanya, boleh lah tanya apa-apa pasal rumah lah. tadi Okay, siapa yang sebab tanya ni tu? rasa ada nak kongsi satu pengalaman handle klien sambil-sambil tunggu. Ah, boleh. So, kalau ada soalan boleh terus tanya sebab kita putus tadi. So, soalan-soalan tadi dah terlupa. Dan nak share sikit lah pengalaman handle klien. Banyak juga lah pengalaman yang menarik walaupun baru setahun lebih. Kan? Kalau tolak KP semua baru setahun gitu-gitu. Tapi handle orang ni sebab kita dealing dengan orang kan. Macam-macam jenis orang dia jumpa. Paling best adalah satu owner ni. Owner ni okey, memang sangat okey. Rumah dia beli rumah. Dia ada beli rumah. Dia duduk di Ceras ni. Dia Ceras lah. Dia beli rumah di area Ceras. Dan dia ada beli rumah dekat Rawang. Rawang sana. Dah lama lah dia beli. Waktu tahun 2012 macam tu lah. 2012. Saya jumpa dengan dia lah. Lepas tu dia kata dia nak jual rumah. Rumah ni dah habis bayar. Dia dah settle bayar. Dia nak jual rumah. So tanya lah waktu beli dulu. Tanya kenapa nak jual. Dia kata memang nak jual sebab penyewa sekarang. So rumah tu ada orang penyewa. Dia kata penyewa kat situ banyak buah hal. Lambat bayar sewa. Lepas tu waktu PKP kan. So kita cakap oh so PKP kot. Dia kata tak juga. Semua masuk PKP dia memang susah bayar. Susah bayar. Dia orang jual. Sebenarnya waktu awal-awal beli kenapa beli kan. Dia kata alah waktu tu macam sebab waktu tu tak banyak rumah high rise tau. Dia beli apartment. Tak banyak rumah high rise. So bila ada rumah yang macam kondo ada swimming pool apa semua macam rasa menarik. Rasa macam nak duduk sana. So sebab tu dia beli. Nampak tak? Kita panggil impulse buy. Waktu dulu saya rasa kalau dulu-dulu okey je tak ada masalah sebab waktu tu memang mampu. Dia memang mampu beli. Okay, tapi nak jadikan ceritanya adalah tentang penyewa ni. Sampai sekarang, okay, dia drama panjang gila. Waktu bulan, sebabnya owner nak jual rumah ni, jadi minta penyewa keluar. Bila first owner lantik saya deal lah dengan penyewa tu kata, okay penyewa apa, owner nak jual rumah ni so you kena keluar sini. Kalau nak keluar apa ni kan. And first yang penyewa cakap adalah apa ni sebelum ni kata boleh je sewa. Ni tiba-tiba je macam alau. Macam situ lah. Maksudnya orang panggil last minute lah. Okay, so yang tu bulan 4. Bulan 4. So saya kata dengan dia, okay tak apa. So bulan 5 ni you duduk, you settle dulu, bulan 6 you keluar. Sebabnya owner nak ni lah. So dia kata, okay lah macam tu dia kata. Dia bukanlah dia kata okay, tapi dia kata, okay lah. Maksudnya kita dah bagi dia notice awal lah, sebulan awal. Dan owner pun okay, notice sebulan awal. So saya dah tanya juga owner, ada sign kontrak tak dengan dia ni? Dia ni ada sign, panggil kalau untuk kalau beli rumah dia panggil sale and purchase agreement. Kalau menyewa kita panggil tenancy agreement. Tenancy agreement tu kena ada chop semualah. Maksudnya mengatakan yang penyewa tu memang sah duduk kat situ dan owner sewakan rumah dia. Dia tanya ada ke tak? Dia kata memang tak ada. Sebabnya dia dah menyewa daripada 2018 macam tu. Waktu tu ada sign, ada deposit. Tapi macam dah entah ke mana. Dia macam tu lah, entah ke mana. Okay. So tak tahu tak ada kontrak lah senang cerita, tak ada kontrak. Saya cakap dengan dia, okay, ni tak ada kontrak kan, penyewa pun bayar on off bayar ni. So kalau ikutkan dia dah kira menceroboh sebabnya tak ada kontrak dia duduk situ. Kalau owner nak halau boleh, okay. Tapi kita panggil, kita ada kemanusiaan kan, kita ada ihsan. Dan owner ni sangat baik. Dia cakap dengan saya pun lembut je. Bila dia WhatsApp saya tu pun, maaf dia mengganggu Amir. Moga Amir diberikan kemudahan. Yes, perempuan. Mak. Terima kasih. Moga Amir diberikan kemudahan untuk uruskan ni. Dan terima kasih banyak-banyak Amir. Amir banyak tolong akak.
Aku Saya rasa nak macam kenalkan biasa-biasa tiga je anak. benda yang aku buat. Dia macam tu lah. Dia baik, sangat baik. Dan cara dia layan dengan penyewa pun macam tu. Maksudnya dia cakap dengan penyewa, okey tuan, minta sangat-sangat tolong reply saya. So, penyewa ni kadang tak reply. Minta reply saya, minta bayar. Dia macam baik lah cara dia minta tu. So penyewa pun naik kepala lah kot. Sebab tu bila aku contact tu aku macam desak-desak lah sikit kan. Penyewa ni macam naik kepala lah kau. Tu lah. Tapi ceritanya bulan 4. Panjang pula ceritanya. So sekarang bila masuk bulan 5, bulan 5 dah masuk bulan 6, maksudnya bulan 5 tu kira last lah. So awal bulan 6 kita cakap dia, okey macam ni sekarang ni, owner nak jual rumah ni, kalau you nak duduk boleh. Tapi sign kontrak baru. Maksudnya sampai hujung tahun ni je. Sampai hujung tahun ni. Lepas tu dia kata, okey lah saya fikir dulu, dia kata, saya fikir dulu. Awal bulan 6. Saya cakap dia, nak fikir lama-lama lah, fikir lama sebab nak kena sign kontrak kalau nak teruskan menyewa kan. Lepas tu dia kata, saya ada, lepas tu di situ ada masalah bini saya nak keluar, saya nak stay, banyaklah masalah dia tu semua. Dan the main problem is tunggakan dia daripada 2018 sampai sekarang lebih kurang RM5,000. Maksudnya total sewa yang dia tak bayar RM5,000. Saya cakap dengan dia, okey tuan, you ada hutang RM5,000 dengan owner. Tapi owner dia dah setuju kalau you sign kontrak baru ni, sewa dia 500 sebulan bayar 500 sebulan dan ekstra 200 sebulan selama 6 bulan. Kira settle tunggakan. Maksudnya setiap bulan bayar 700 lah. 200 darab 6 maksudnya 1,200. Maknanya hutang daripada 5,000 turun jadi 1,200 sahaja. Maksudnya kalau dia nak teruskan menyewa boleh buat situ, tak payah bayar langsam. Dah baik dah owner macam ni. Itu apa yang aku cadangkan lah. Sebab nak mudahkan kerja dia. Kita pun tahulah sekarang PKP susah apa semua. Tapi kita nak mudahkan kerja dia, dia tak reply. So daripada awal bulan baru ni sampai sekarang dia tak ada reply lagi. Hari tu lepas tu cakap dengan dia. Sebabnya dia tak bayar sewa untuk bulan lepas tu, dia tahu tak bayar sewa tu. Cakap dengan dia, okay, sekarang ni you tak decide lagi ni, nak minta you bayar je dulu untuk sewa bulan lepas. Sebabnya kalau you sambung ke tak sambung ke still kena bayar. So dia minta dia bayar. Mula dia blutik kat, tak layan tu. Lepas tu bila aku kata okay, owner kata kalau you tak bayar sewa, nanti access guard apa ni, sebab kan ada kad kan, access card tu akan block. Pak esoknya terus bayar. Tu maksudnya nak cerita dia ada duit sebenarnya tapi saya saja tak bayar kot. Tak pasti macam mana, tak pasti. And the problem is rumah tu jauh, saya pun tak boleh nak pergi sana sekarang. Banyak-banyak hal lah dengan penyewa ni. Kesian dekat owner lah. Kesian dekat owner. Owner dah baik sangat dah. Tahu lah dia apa masalah dia. So moral of the story is problem ni bagi saya datang sebab awal-awal tu owner tak ada melalui ejen lah. Sebabnya tak ada orang yang pakar untuk uruskan urusan ni. Jadi bila biasa antara benda yang saya suka bila orang share adalah kalau kereta rosak kita cari mekanik, kalau kita sakit cari doktor. So kalau isu yang berkaitan dengan rumah carilah ejen. Tapi cari ejen yang betul lah. Cari ejen yang betul. Sama jugalah kalau mekanik pun kena cari mekanik yang betul, doktor pun cari doktor yang betul. Tapi nak ceritanya jangan takut dengan ejen sebab ejen ni memang akan bantulah. Kebanyakan ejen sekarang dah banyak yang okey. Kebanyakannya memang okey. Tak ada ambil untung dia pun tak ada. Kebanyakan ejen memang okey. So gunakan ejen sebaik-baiknya sebabnya yang kalau you pembeli, yang bayar ejen adalah owner. So kalau pembeli lagilah untung kalau you guna ejen. Macam-macam benda sebab banyak ejen tolong buyer daripada tolong owner sebenarnya. So ceritanya moral story, gunalah ejen dan pastikan prosedur tu prosedur yang betul lah. So itulah sedikit pengalaman yang ada jugalah. Cerita lain pasal owner tak bayar maintenance fees apa semua. Tapi benda tu kalau cerita panjang lah. Kalau nak dengar boleh Roger, kita boleh set Discord ke Clubhouse ke chat. Okay. Alright. Okay, so tadi siapa yang dari live awal tadi yang ada tanya soalan boleh tanya balik sebab tadi yes, sebab tak tahu kenapa hari ni mungkin saya tak update IG kot. Sebab sebelum ni live boleh 4 jam saya punya profile. Tapi tadi dia cut dekat sejam. So kalau dia cut memang dia akan cut lah. Dia memang dia tak ada macam Zoom boleh dia tak ada extend lah. Tadi last soalan pasal lelong. Lelong tu dah terjawab dah rasanya. Next soalan tu dah tak rasa lah. Next soalan pasal tenure kan. Soalan kat komen tak ingat. Tapi ada soalan dari kakiku tadi rasanya yang tak jawab lagi. Kakiku tadi rasa dia cerita pasal caveat. Maksudnya rumah lelong ni pastikan tak ada caveat. Caveat ni adalah lawyer dia letak caveat tak boleh tukar nama. Maksudnya kita owner kan, dia lantik lawyer kata dia letak okay nak caveat ke rumah dia. Dia bayar sekian amount kat lawyer, lepas tu rumah tu memang tak boleh tukar nama lah. So benda tu pun penting juga, betul. Benda tu pun penting juga. Kalau beli rumah lelong ni pastikan tak ada caveat sebab kalau benda tu ada nanti dia jadi isu lah.
jadi lambat sikit. Jadi akan problem untuk tukar nama. So dia isu pada tukar nama lah. Takut tak dapat tukar nama. You dah bayar deposit, loan pun dah approve, tiba-tiba tak boleh tukar nama. Proses tukar nama tu hujung. Oh. Okay. Caveat Kalau ada ni apa-apa pun nak tanya ke, term yang jarang kita dengar pun caveat ni. Yes. Caveat antara saya tahu pun sebab apa saya tahu. Ingatlah. Tapi memang pernah dengar lah maksud caveat ni. Tapi aku teringat tadi soalan Sophie. Umur muda kita nak beli rumah saksir ataupun rumah baru. Kau tak silap soalan dia. Okay. So kalau kita tengok kelebihan kekurangan dia jugalah. Kalau kelebihan kakiku. Kalau kelebihan rumah projek ataupun undercon ni, kelebihan besar dia adalah entry fees dia murah. Biasa kalau baca kan, booking RM1000, kadang RM500 pun ada, yang tak ada booking pun ada. Booking RM1000, free SPA, free loan agreement. So lepas tu ada rebate lagi. So itu kita panggil entry fees lah ataupun package dia. Maksudnya you bayar RM1000, asalkan loan you lepas, settle. You akan dapat rumah, tapi kena tunggu rumah siap lah. Maksudnya macam tu, promo-promo macam tu ada. So kadang saya ada bagi fully furnished sekali, kitchen cabinet, bagi TV, aircon. Ada juga package-package yang macam tu. Okay. So itu kelebihan besar untuk undercon. Kekurangan besar undercon adalah, kurang besar pun, dia ada progressive interest. Apa? Aku cakap aku nak charge phone jap. Sambung. Okay. Sambung je Right. So saya bergerak solo sekarang. So kekurangan besar untuk undercon adalah dia ada progressive interest. Rasa macam cakap seorang-seorang lah, cakap dalam kursi. Don, cepat balik Don. Okay, dah balik. Jadi progressive interest ni adalah bila you beli rumah, contoh you beli tahun 2021 dan expected date siap 2023 ataupun 2024. Sepanjang 2021 sampai 2024 ni you dah start kena bayar. Sebab apa? Sebab loan you dah masuk. Loan you dah masuk, so you dah kena start bayar walaupun you tak dapat lagi rumah tu. Contoh estimated date tu adalah 2023. Waktu you beli 2021, developer kata, agent kata, ni siap tahun 2023, tahun 2023 dah boleh masuk dah. Contoh kalau 2023 tak siap lagi, extend sampai 2024. Bayaran progressive interest tadi still sama, kena bayar. Dan bila siap, tapi bayaran dia tu contoh kalau 300,000, loan 300,000 sebulan dalam 1,200, 1,300 macam tu. Tapi sepanjang tempoh ni tak perlu bayar 1,300 lah. Ada bayar sikit-sikit, mungkin 6 bulan pertama 100, 200, lepas tu makin lama makin tinggi. Bila dapat kunci baru akan start bayar loan tadi lah, which is mungkin 1,300 kalau 300,000. Okay. Jadi sepanjang tak dapat kunci lagi ni, kita panggil progressive interest. Okay. Key dia adalah interest, which is you just bayar interest sahaja waktu tu. Maksudnya, bila you dapat kunci, kalau loan you 300,000, waktu tu walaupun you dah bayar banyak, waktu tu still hutang dengan bank adalah 300,000. Prinsipalnya adalah 300,000 lah. Dia macam tu. So itu adalah progressive interest. Dia nak kata, ni progressive interest untuk undercon, yes. Nak kata benda tu satu, tak juga, sebabnya at least kita ada pilihan untuk bayar sikit-sikit bulanan. Tapi yelah, maksudnya just know lah, that is the biggest downside lah. Kalau untuk subsale pula, untuk subsale ni dia sebenarnya sangat fleksibel. Tapi subsale satu kelebihan dia bagi saya yang paling besar adalah kita boleh tengok keadaan rumah tu macam mana. Fleksibel ke fixed progressive interest tu. Dia okay sini. Progressive interest tu dia bergantung pada dah berapa, dia dah projek tu dah naik berapa banyak. Contoh pada tahun pertama naik tiang dulu. Jadi bila developer nak naikkan tiang, dia akan minta daripada bank yang you buat loan, contoh loan 300,000 kan. Contoh dia minta 100,000 dulu. So bila bank disburse kat developer 100,000 untuk tahun pertama sebab naik tiang 100,000. Bila bank disburse kat developer je, you kena start bayar. Dia macam tu, you kena start bayar. Mungkin kalau 100,000 mungkin bayar 100, 200 macam tu dululah. Lepas tu bila dah naik tiang, bila naik dinding pula, naik dinding tepi pula, bank disburse lagi 100,000. Waktu tu you kena charge lagi lah. Dia macam tu. So nak kata dia bukanlah fleksibel, tapi dia orang panggil apa? Menaik lah. Menaik. Itu adalah progressive interest. Kalau untuk subsale pula, dia entry fees tinggi. Okay, kita masuk pros dululah, kelebihan dia macam saya cakap tadi. Kelebihan subsale ni adalah kita boleh tengok keadaan rumah tu macam mana. Dan kita boleh demand dengan owner. Dan dia harga sebenarnya, dari segi harga, subsale market below market value lah. Below market value compare dengan
undercon, sebab undercon dia akan ikut market value. Dia macam tu. So biasanya undercon lagi mahal sikit lah daripada subsale. So subsale lagi murah, dan juga kita boleh tengok keadaan rumah tu macam mana, dan kita boleh demand lagi dengan owner. Maksudnya kalau owner nak lego cepat, lagi boleh demand lah. Tapi kekurangan dia adalah entry fees dia tinggi, which is you kena ada 10% deposit. Okay, you kena ada 10% deposit, sebabnya untuk rumah pertama, loan you boleh dapat 100% loan. Okay, pasal skim 100% ni adalah kalau tu adalah rumah pertama dan rumah tu bawah 500,000 boleh dapat 100% loan. Tapi untuk dapat 100% loan sebenarnya ada syarat lah. Yang senang adalah 90% loan memang confirm. So bila loan you 90% sahaja, you can top up 10% as deposit. So sebab tu kena ada 10% deposit. Tapi kelebihan satu lagi subsale ni, dia sangat fleksibel. Sebabnya 10% tadi adalah untuk owner. Okay? Untuk owner. So kalau owner kata okay tak apalah, you boleh buat 100% loan, nanti you buat loan, nanti just bayar dekat I guna loan je lah, tak perlu deposit. Sebabnya deposit ni just maksudnya kalau ada bayar deposit 10%, owner akan dapat duit awal sikit lah. Ujung nanti bila bank disperse baru dia akan dapat baki. Tapi kalau dia buat loan saja dapat lambat sikit lah, macam tu je. Okay, so itu adalah kelebihan dan kekurangan untuk undercon dan subsale. Untuk orang muda, biasanya cash tak banyak. Cash tak banyak. So memang ramai yang akan cari undercon. Sebabnya dapat promo-promo lah. Kadang-kadang ada baru ni projek tak payah bayar pun, tak payah bayar booking pun, asalkan loan lepas je. Boleh masuk. Projek tuan 2 lah, betul lah. Projek tuan 2 tak perlu bayar booking langsung. You sign je booking form, submit loan lepas settle. Tak perlu, tak rugi apa-apa lah. Kalau you saja-saja nak try kan boleh. Tiba rasa macam lah pula, tak payahlah. Cancel lah loan. Agent je lah susah, tapi agent kadang agent pun kisah pun. Sebab tu memang kerja kita orang. Tapi nak ceritanya, package macam tu ada. Memang ni. So untuk anak muda, biasa akan ke arah tu lah. Itu macam saya cakap tadi lah. In the first place, saya tanya, in the first place, sesuai ke beli waktu muda? Macam tu. Okay? Yes. So lagi satu undercon, undercon lagi satu korang kena fikir tentang developer yang bagus lah. Jangan pilih projek terbengkalai. Betul. Terciduk juga ni. Projek terbengkalai dan developer janji kata situ tempat investment yang baik. Sekejap lagi dah buat multi-start apa semua. Adalah benda-benda tu. Okay? Betul. So banyak benda korang kena belajar. So rasanya kita pun dah lebih masa pun sejam lebih. Kan? Kita sejam lebih lah. Kena habis-habis lah. Tak perasan. Okay, so rasanya dah tak ada soalan pun. So kalau korang ada lagi soalan, boleh je follow Amir. Dan lagi kalau korang nak follow lagi sesi Sembang Santai Don setiap Rabu malam, boleh je follow saya. So mungkin ada kata-kata terakhir? Okay, kata-kata terakhir. Sebab kalau ikut ni ada promotion slot. Tak ada nak promo apa pun, dia promote diri je. Okay, kalau ada nak cari rumah, boleh roger-roger. Kalau ada nak jual rumah, boleh roger-roger. Kalau tak ada nak beli, tak ada nak jual, kalau you nak buat income lebih, you boleh jadi referral, which is just refer je dekat saya. Siapa-siapa kenalan yang ada nak beli atau jual rumah, nanti I boleh bagi minimum 10% daripada apa yang I dapat. I dapat 3% daripada harga rumah. So you kira sendiri lah. Contoh kalau harga 300,000, I dapat dalam lebih kurang around 5,000. So maybe around 500 to 1,000 lah untuk satu rumah yang boleh dapat kepada referral. Kalau nak lebih, you boleh daftar jadi agent. Sebabnya tim saya Chester, tim maknanya I ada team leader lah. Team leader memang sekarang tengah buat rekrutmen untuk besarkan tim. So kalau ada sesiapa berminat nak jadi agent, boleh roger-roger lah kalau ada. Sebabnya sekarang ada promotion registration RM50 sahaja. Okay. So harapnya apa yang diberi, apa yang diajar, apa yang di-sharing malam ni dapat menjadi satu ilmu yang bermanfaat lah. Sebabnya kita bila mati, antara benda yang amalan yang kita tinggalkan adalah ilmu yang bermanfaat. So semoga apa yang kita share malam ni, apa yang saya share malam ni menjadi asbab sejuklah di alam barzah, insya-Allah. Itu sahaja. Semoga bermanfaat. Ya, kakiku masuk. Tapi kena beringat jugalah. Layan. Kena beringat one off kan. Yes. Alright. So rasanya kita dah tak ada soalan lagi. So kalau korang ada soalan, boleh je follow IG Amir dan follow IG saya untuk Sembang Santai Don pada Rabu depan. So dekat pin tu dah ada kita orang punya IG. Alright, so daripada saya kata-kata terakhir, terima kasih kepada semua audience yang join dari
first live tadi dengan live second live. Dan juga terima kasih kepada guest kita malam ni. Banyak input baru. Ya, ramai, semoga semua dapat manfaat banyak kat komen tu. InsyaAllah. So, last sekali, jangan lupa jaga SOP, jaga diri korang. Walaupun korang dah ada vaksin, kita masih lagi terdedah pada COVID. So, jaga diri, ikut SOP dan tu je kot. Dan selamat malam lah. Jam pula otak. Kau jam apa? Line kau jam? Sangkut. Alright, so terima kasih semua. Dan